Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1531. Antara paparan utama. Berhenti jadi ahli politik jika sekadar nak memperbodoh rakyat. Terima hakikat dia tidak kebal. Jangan terbawa-bawa sentimen melampau. Mahathir merapu dan mengigau di siang hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin pembangkang diingatkan supaya menyemak dan memantau pelaksanaan usaha kerajaan serta tidak memanipulasi fakta terhadap orang awam seperti mana yang dinyatakan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengenai isu mogok penghantar P-Hailing sebuah syarikat pengendali perkhidmatan baru-baru ini. Ahli Majlis Pimpinan Pusat Angkatan Muda Keadilan AMK, Haziq Asfar Ishak berkata, kenyataan dikeluarkan Wan Ahmad Faisal dikesali kerana ia merupakan satu pembohongan yang nyata. Malah menurutnya, Ketua Pemuda Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu juga mempertikaikan komitmen kerajaan pasca pengumuman dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertemu dengan 24 syarikat P-Hailing beberapa bulan lalu. Anwar telah pun menyatakan komitmen meningkatkan peruntukan bagi inisiatif dan latihan peningkatan kemahiran kepada golongan penghantar P-Hailing yang diterjemahkan kepada peruntukan sebanyak 1.6 bilion ringgit dalam belanjawan 2024, peningkatan ketara berbanding 1 bilion ringgit semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Sekiranya benar Wan Ahmad Faisal mengimani dakwaannya, maka seharusnya janji yang turut dinyatakan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri pada 24 November 2020 untuk memudahkan urusan penghantar makanan mendapatkan pinjaman dan bantuan subsidi minyak terlaksana. Malah, kadar upah ini boleh saja dikekalkan terus kerana kononnya di bawah MOF, tetapi ia bukanlah kesnya, katanya dalam satu kenyataan semalam. Beliau mengulas lanjutan kenyataan dibuat Wan Ahmad Faisal yang mendesak Anwar untuk mengambil serius isu mogok penghantar P-Hailing semasa himpunan tuntutan hak rider se-Malaysia di Ibu Pejabat Grab Malaysia dekat Petaling Jaya Jumaat lalu. Justru, Haziq Asfar memaklumkan sebagai pembangkang yang konstruktif, pihak berkenaan wajar memantau rapat pelaksanaan program latihan kemahiran dan upskilling supaya manfaatnya dilimpahkan secara maksimum kepada rider. Tambah beliau, Wan Ahmad Faisal jelas gagal menjadi seorang persona pembangkang yang mengkritik secara konstruktif, malah meneruskan projek pembodohan umatnya. Maka, AMK tidak akan teragak-agak membantu beliau dan pembangkang menjalankan tugasnya untuk melakukan semakan terhadap impak peruntukan latihan kemahiran serta upskilling supaya manfaatnya dimaksimumkan kepada penghantar P-Hailing sedia ada yang memerlukan pembelaan, ujarnya di Petik Sinar Harian. Pada Jumaat, pemandu P-Hailing, pengangkutan awam dalam talian dan pemandu E-Hailing, penghantaran makanan menerusi motosikal, mengadakan piket untuk mendesak agar kerajaan menetapkan satu pelan harga lantai bagi mengelakkan kadar kejatuhan upah serta menjamin pendapatan mereka. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal diselar kerana cuba menunggang isu P-Hailing dan menggunakannya untuk menyalahkan pihak kerajaan dengan dakwaan yang jelas terpesong. Menurut Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Sabah AMK Arif Hambali J. Indan, ini jelas satu pembodohan terhadap orang awam oleh Wan Ahmad Faisal. Menurutnya, Wan Ahmad Faisal juga cuba berlagak hero dengan gelojoh menunggang isu sehingga terlupa beliau pernah mengajak rakyat untuk memboikot GrabFood kerana didakwa menyokong Zionis.
Beliau juga meminta rider yang berkhidmat di bawah Grab untuk mencari pekerjaan lain. Pada masa itu, beliau tidak memikirkan sama ada rider Grab ini akan ada pendapatan ataupun tidak. Arif Hambali berkata dakwaan mengaitkan syarikat persendirian Grab Taxi Holding sebagai syarikat di bawah Kementerian Keuangan juga jelas terpesong dilihat berniat jahat dengan mengaitkan syarikat ini dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekejap, ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, beliau telah berjanji untuk memberikan subsidi minyak dan pelbagai inisiatif namun gagal dilaksanakan. Pada ketika itu, di mana suara Wan Ahmad Faisal? Wan Ahmad Faisal jelas kelihatan gagal berfungsi menjadi pembangkang yang membina, sebaliknya hanya mampu menunggang isu demi kepentingan politik peribadi sebagaimana beliau memperguna surah-surah dalam Al-Quran bagi meraih undi seperti yang beliau sendiri akui. Kalau menjadi kerajaan pun gagal, menjadi pembangkang pun kantoi, menunggang isu demi kepentingan politik, malah dilihat sangat malas untuk membuat research adalah lebih baik Wan Ahmad Faisal berhenti saja daripada menjadi ahli politik. Nokta. Usaha kerajaan untuk menghukum mereka yang terlibat dengan rasuah termasuk tokoh-tokoh terkemuka dan mereka berpangkat tun tidak harus dipersoalkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau merasa pelik apabila ada sesetengah pihak mengkritiknya dan menganggap usaha itu sebagai kejam. Apabila kita nak ambil tindakan, ada yang marah, kata mereka, Perdana Menteri kasar sangat, sibuk nak ambil tindakan. Bagi saya, ini aneh. Sepatutnya sokong, bukan senang nak siasat tuntun. Siasat ketua kampung senang, siasat cikgu sekolah Tamil senang, tapi siasat orang kaya yang curi duit tidak mudah. Oleh kerana kita nak jaga negara, jangan bagi orang curi harta rakyat. Kita akan buru penjenayah ini walau dengan apa cara sekalipun. Katanya seperti dilapor bernama. Selepas melalui pelbagai kesukaran sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar tidak mungkin melupakan atau memungkiri janji berkhidmat untuk setiap rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Setelah susah payah masuk keluar penjara, tidak mungkin selepas ada jawatan saya lupa janji. Saya pernah katakan dahulu, mahu jadi pemimpin di negara ini, mesti siap dasar yang jelas. Anak Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semuanya anak saya. Sekarang masa untuk tunai janji. Setahun sudah berlalu, kita baru adakan pemukiman. Jadi kita akan tingkatkan usaha walaupun bukan mudah, ujarnya lagi. Untuk rekod, pada 17 Januari lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri dipercayai berhubung perniagaannya pada akhir tahun 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim Zainuddin, Tuh Puan Naimah Abdul Khalil dan dua anaknya hadir ke ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berkaitan bekas Menteri Keuangan dan ahli perniagaan itu. Disember tahun lepas, SPRM menyita bangunan Menara Ilham di Kuala Lumpur dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih 2.3 bilion ringgit membabitkan seorang tokoh korporat dan bekas Menteri Kanan. Justru beliau meminta rakyat menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zakarshi berkata, rakyat sememangnya menunggu giliran kedua-dua bekas pemimpin negara iaitu Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin untuk disiasat susulan kebocoran maklumat kertas Pandora mengenai kekayaan yang dimiliki Daim. Rakyat memang tunggu giliran Tun M dan Tun Daim disiasat. Dia kena terima hakikat dia tidak kebal. Biar SPRM siasat. Kekayaan Daim bocor bila viral kertas Pandora. SPRM kata siasatan terhadap Tun Daim berdasarkan kertas Pandora. Baru rakyat tahu dua anak Daim memiliki syarikat BVI, British Virgin Island, ketika berumur 9 dan 12 tahun, katanya menerusi hantaran di Facebook. Muhammad Puan berkata banyak misteri mengenai kekayaan Daim. Apa kandungan kertas Pandora itu benar? Biar SPRM siasat.
Kita pun hairan kenapa Tun Daim tidak tersenarai 50 orang terkaya dalam Forbes Malaysia. Apa rahsianya? Soalnya lagi. Menurut Muhammad Puat lagi, sekiranya Daim direman dan didakwa di mahkamah berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram, ia bakal menjadi tajuk besar pada tahun 2024 ini. Kedaulatan undang-undang tidak pernah mengenali siapa anda. Jika benar anda disyaki terlibat, anda pasti akan disiasat, didakwa dan dijatuhkan hukuman jika terbabit kesalahan. Undang-undang tidak pernah mengenal erti kebal dan usia. Selagi anda bernyawa, undang-undang negara masih terpakai kepada anda. Tahniah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keberanian dan ketegasan ini. Rakyat ingin menyaksikan sesiapa sahaja yang pernah menyakau dana negara dan mengkhianati amanah rakyat diadili dengan penuh saksama. Kembalikan maruah rakyat dan negara, kedaulatan undang-undang terus dijunjung tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin masyarakat India agar tidak terbawa-bawa dengan sentimen melampau yang tidak menguntungkan negara. Anwar berkata semua kaum di negara ini mahu masalah mereka diselesaikan segera. Dalam menghadapi masalah tersebut, kerajaan menggunakan konsep madani yang adil untuk semua pihak. Untuk menyelesaikan masalah kaum India, kita bukan sahaja memberikan peruntukan 100 juta ringgit melalui unit transformasi masyarakat India Malaysia, Mitra. Sahaja sebaliknya kita juga selesaikan melalui program lain seperti tandas sekolah, kemiskinan tegar, rumah penjawat awam dan 30 juta ringgit melalui tabung ekonomi kumpulan usaha niaga nasional Tekun. Saya meminta semua kementerian termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perpaduan mengenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum. Polemik boleh diteruskan, kritikan dibolehkan, tetapi jangan mendengar hujah yang melampau dan bersifat perkauman yang keterlaluan dalam negara kita, baik Melayu, Cina atau India. Saya tidak peduli. Katanya ketika berucap di Majlis Sambutan Pesta Punggal Kebangsaan 2024 di dataran Majlis Perbandaran Kelang di Padang Ceti semalam. Katanya, ketika ini kerajaan masih belum menyelesaikan semua masalah yang dihadapi kaum, tetapi 4 perkara utama iaitu kemiskinan, pendidikan, kesihatan rakyat dan peluang perniagaan diberi perhatian sepenuhnya oleh kerajaan. Malah katanya jawatan Perdana Menteri yang dipegangnya juga hadir dengan tanggungjawab yang besar dan disebabkan itu, dasar kerajaan juga jelas perlu ada. Sementara itu, Anwar juga berkata, selepas kerajaan berjaya membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan, beliau kini menunggu laporan lengkap dari Selangor dalam tempoh 2 minggu berkenaan perkembangan sama. Berikut adalah amanat Anwar sempena Pesta Punggal Kebangsaan 2024. Yang pertama, Malaysia perlu pertahankan semangat perpaduan keamanan untuk membangunkan negara. Kedua, kerajaan berjaya menoktakan kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Manakala yang ketiga, Perdana Menteri menasihati pemimpin India agar tidak terbawa-bawa sentimen melampau, kekalkan semangat bandani. Keempat, kerajaan ambil langkah satu persatu menyelesaikan masalah semua kaum di negara ini. Dan yang kelima, PMX minta Kementerian Keuangan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negara agar semua program kerajaan mesti kenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum. Apabila saya sebut begini, bukan mudah kerana ada di kalangan rakan dan kaum saya sendiri menyerang kita dengan menyatakan tidak adil kepada mereka. Saya tidak mahu jawab dan tidak peduli. Saya mahu ceritakan apa kita lakukan, masalah rakyat, masalah kita. Saudara-saudara tahu, saya banyak kali ke Kelang dan bila tumpu kemiskinan, kritik kita kerana kerajaan dulu kurang beri perhatian untuk jaga nasib rakyat yang paling miskin. Jadi, tahu kita lancarkan mana-mana anak, keluarga masuk kategori miskin tegar. Kita kata mesti noktakan tahun lalu juga, katanya dipetik berita RTM. Jelasnya, beliau tidak mahu mengkhususkan kepada sesetengah kaum dengan isu kemiskinan yang amat dekat di hati dan merupakan masalah negara. Justru Perdana Menteri Barisan Kabinet Menteri Besar ESCO yang mahu menjadi pemimpin perlu siap dengan dasar yang jelas.
hidup secara harmoni dan sejahtera, berpegang kepada konsep madani yang adil, jauhi sentimen perkauman yang bakal merosakkan. Selamat maju jaya bangsa Malaysia. Melayu mudah lupa, bangsa Melayu angkuh. Melayu bangsa pemalas, Melayu tidak sedar diri, masih anggap dirinya tuan, Melayu masih leka. Demikian antara ungkapan popular yang pernah diungkapkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kononnya terpaling membela Melayu. Terkini katanya bangsa Melayu berisiko untuk hilang dalam tempoh 10 tahun akan datang sekiranya tidak bersatu padu dari sekarang. Tun Dr. Mahathir mendakwa Melayu juga akan ditawan dan hilang tanpa perang ekoran tiada siapa yang ambil berat terhadap nasib bangsa itu ketika ini. Kita tahu negara dah hilang banyak, nak kata tidak tahu tak boleh. Kita sudah hilang 4 negeri di utara, Pulau Riau, Singapura dan Pulau Pinang. Kalau mereka Melayu sedar, ambillah tindakan sewajarnya. Kita tahu apa yang boleh dilakukan, umpamanya kalau ada wakil rakyat yang tidak bercakap mengenai Melayu, kita nak mereka bercakap. Kita seolah-olah ditawan oleh bangsa lain tanpa perang. Kita kena sampaikan mesej ini. Katanya ketika sesi minda negarawan iktibar 150 tahun Perjanjian Pangkor di Yayasan Kepimpinan Perdana beberapa hari lalu. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir turut mengharapkan orang Melayu mengukuhkan perpaduan bagi mengekalkan bangsa itu di negara ini. Jangan dalam pilihan raya nak keluar undi pun tak mahu. Melayu 65% saja yang keluar. Cina pula 98% keluar mengundi. Itu kenyataan. Jadi, kalau 400 orang yang hadir program dan setiap orang jumpa dengan 10 orang yang lain dan bercerita apa yang dibincangkan hari ini mengenai negara hilang lagi 10 tahun, barulah mesej ini akan sampai kepada orang Melayu dan menyedarkan mereka, ujarnya. Sebagai respon, veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri itu hanyalah bermotif dendam politik. Menurutnya, ia hanya sekadar untuk melarikan diri daripada isu penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap kroninya Tun Dr. Daim Zainuddin dan juga anak-anaknya. Menurutnya, Tun Dr. Mahathir sedar beliau semakin tertekan dan tidak relevan, maka cerita Melayu hilang kuasa dibangkitkan. Kenyataan Mahathir bermotif politik dendam yang cuba menakutkan orang Melayu. Beliau mempersoalkan perpaduan Melayu. Kalau Melayu tidak bersatu, maka Melayu akan hilang 10 tahun lagi. Maksudnya, Melayu akan hilang kuasa politik. Yang anehnya, beliau mempersoalkan perpecahan setelah beliau yang memecah belahkan Melayu. Beliau sekarang bercakap tentang perpaduan setelah beliau yang menjadi penyebab bangsa itu tidak bersatu. Katanya dalam satu kenyataan pada Ahad dipetik Sinar Harian. Tun Mahathir mendakwa kononnya Melayu juga akan ditawan dan hilang tanpa perang ekoran tiada siapa yang ambil berat terhadap nasib bangsa itu ketika ini. Tambah Mustafa, Tun Dr. Mahathir tidak pernah belajar daripada sejarah. Dia hanya belajar sejarah si Kitol sebagai pengkhianat. Sebab itu, dia menjadi pengkhianat. Sebenarnya, Mahathir merapu dan mengigau di siang hari. Dia cuba menggambarkan Melayu seperti Palestin. Cuma bezanya, Palestin mungkin hilang melalui peperangan, tetapi Melayu hilang disebabkan perpecahan, ujarnya. Mustafa berpendapat Melayu tidak akan hilang di dunia selagi ada bangsa Melayu yang mengaku mereka orang Melayu. Melayu sebagai satu bangsa tidak mungkin akan hilang di bumi ini kerana Melayu ada di seluruh Nusantara. Melayu itu bangsa besar. Melayu itu Bugis, Melayu itu Jawa, Melayu itu Bajau, bahkan Arab dan Pakistan pun Melayu. Cuma Mahathir yang berbeza, dia asal India dan bukan Melayu, ujarnya. Masihkah anda ingat penubuhan gerakan Tanah Air GTA yang dilancarkan pada 4 Ogos 2022? Gabungan politik yang kononnya kuat atau mampu membela kaum Melayu sebagaimana diuar-uarkan di mana mereka sekarang. Ternyata GTA yang disertai oleh Parti Pejuang, Putera, Berciasa dan Iman tidak memperlihatkan gabungan suara arus perdana masyarakat Melayu. Sebaliknya, lebih kepada sepihan dan suara terpinggir tokoh-tokoh politik Melayu. Terbukti juga GTA menjadi tunggangan politik bagi yang telah dibuang, disingkir, diketepikan dan sebaliknya.
Di manakah kestabilan politik negara dan pembelaan Melayu yang dilalak mereka? Satu kelucuan politik bagi direnungkan bersama selain menilai kejujuran tekad politik individu yang kononnya membela dan prihatin kepada Melayu, sedangkan bangsa itu selama berpuluh tahun dikhianati oleh orang yang sama. Menyingkap perjuangan Tun Dr. Mahathir yang bukan memperkasa Melayu tetapi lebih banyak merosakkan bangsa itu dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI pada tahun 2003 hingga 2012. Jika kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dianggap oleh Tun M tidak layak menjadi alat kemajuan bangsa dan negara, maka apakah bentuk perjuangan maruah Melayu yang cuba disebut negarawan itu? Timbul persoalan, betulkah Tun Dr. Mahathir sayangkan Melayu atau hanya sekadar mengalihkan perhatian rakyat dan negara setelah hampir ketahuan dan kantoi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masrah Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.